Baik, terima kasih Akmal. Saya Koni Grace Ujan dan ini Innotek TVS, segmen yang memaparkan aktiviti yang menerapkan penggunaan teknologi baru dan inovasi dalam penghasilannya. Selepas memulakan usaha dengan hanya 20 beg poli untuk mempelajari teknik penanaman cili fertigasi ditambah dengan tekad dan usaha bersungguh-sungguh, bekas operator jentera berat dari Kampung Alit di Kabong ini kini sudah dapat menghasilkan 1000 cili fertigasi. Fertigasi berasal daripada dua perkataan Inggeris iaitu fertilization dan irrigation. Menurut pengusaha kebun cili fertigasi Muhammad Musa Abdul Ghani, 54 tahun, sebelum beliau memulakan perniagaan tersebut, beliau yang bertugas sebagai pengendali jentera berat sering kali ditugaskan untuk membersih kawasan kebun bagi tujuan penanaman cili secara konvensional. Di situlah minatnya mula terpahat dan beliau seterusnya bertekad untuk berhenti kerja dan mula memberi tumpuan serius kepada projek penanaman cili. Mula-mula kami itu kerja sebagai operator lah. Operator jentera berat. Pengendali mesin lah, excavator. Jadi kami disuruh orang clear kawasan. Mula-mulanya lah, clear kawasan pakai nanam cabai. Jadi di sini lah datangnya minat nanam cabai. Nangga bila dah nangga ya habis kerja, kami nak usaha kami pun coba dengan nanam sedikit lah. Nanam sedikit pakai coba lah. Bila kami nanam dalam 200 lebih pokok bila lah. Bila dah nak macam ya, jadi nak kami ya. Kami nangga hasil yang pun bagus, permintaan pun banyak. Melihat hasil yang positif, beliau bertekad untuk memulakan projek tersebut di atas tanah berkeluasan 1 ekar berhampiran kediamannya di Kampung Alit Kabong. Berkongsi pengalaman, Muhammad Musa atau lebih mesra disapa sebagai Musa Cabi oleh penduduk setempat. Beliau memulakan perusahaan itu berbekalkan modal simpanan sendiri sebanyak kira-kira RM10,000 untuk melaksanakan sistem fertigasi terbuka. Pada ketika itu, beliau tidak mempunyai pengetahuan tentang sistem fertigasi mahupun tanaman cili. Bagaimanapun dengan semangat yang kuat, beliau nekat untuk menyertai kursus yang dianjurkan oleh Jabatan Pertanian Sarawak. Beliau juga menzahirkan rasa syukur kerana telah mendapat geran kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA, iaitu rumah hijau berkeluasan 20 kaki kali 100 kaki. Hingga kini permintaan cili khususnya dalam kalangan penduduk setempat amat menggalakkan. Sarannya kira bagi dua lah. Bagi dua. Kita pun situ pasal luar juga macam yang tadi sikit di Seratuk. Seni-seni yang ada apa dihantar lah. Ada pasaran kami hantar sih lah. Universiti Putra Malaysia UPM telah berjaya melakar rekod baharu dalam Malaysia Book of Record menerusi sistem agrivoltaik herba terbesar bagi mekanisme penyejukan alami dengan menempatkan 25,000 unit herba misai kucing yang ditanam secara terus di dalam panel solar. Menurut penyelidik UPM Insinyur Dr. Muhammad Effendi Yaakob, teknologi yang terhasil dari penyelidikan Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Pertanian itu bukan sahaja akan memberi manfaat kepada umum di Malaysia, malah ia bakal menjadi rujukan buat industri solar fotovoltaik PV dan industri pertanian di seluruh dunia. Dr. Muhammad Effendi berkata, inisiatif yang dijalankan menerusi projek agrivoltaik Solar Farm UPM itu bertujuan untuk mengoptimumkan penggunaan ruang bawah panel solar selain membantu menyejukkan panel secara semula jadi bagi meningkatkan efisiensi janaan tenaga ke grid Tenaga Nasional Berhad TNB. Kami merasakan kalau kita dapat utilize the space dekat solar farm, dia akan membantu mengurangkan kita kata mitigate some issue on the agri land use. Itu yang kita cuba bantulah. So maksudnya kita cover industri solar dan kita cover industri pertanian juga. So pada saya kalau kita dapat champion untuk dua industri ini, so kita akan dapat maksudnya in terms of the industry punya engagement tu akan lebih kuatlah.
Tambah Dr. Muhammad, projek ini bakal mempamerkan satu-satunya integrasi pertanian strategik di dalam projek solar PV berskala besar sejajar dengan hala tuju kampus hijau UPM selain dapat memperkukuh ranking IU Green Matrix dalam kalangan universiti di seluruh dunia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Penyampaian Sijil Malaysia Book of Record AgriVolt Test Farm UPM di Puchong, Selangor pada Selasa. Dalam pada itu, Naib Chancellor UPM Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman berkata, selain penanaman herba misai kucing, beliau turut menyarankan para penyelidik di UPM untuk meneroka jenis-jenis tanaman lain yang boleh ditempatkan di ladang solar itu. Ini merupakan satu projek yang besar di UPM yang mana kita menggunakan ruang tersebut, guna pakai ruang sebagai salah satu projek pertanian, dan saya juga menyarankan kepada penyelidik untuk bukan hanya kepada misai kucing tetapi juga kepada tanaman herba yang lainlah seperti halia, empedu bumi ataupun lempoyang dan sebagainya. Pusat Hubungan dan Jaringan Industri CIRNET dan Fakulti Kejuruteraan UPM telah memulakan inisiatif program AgriVoltech 4LSS pada Jun 2021 yang menyasarkan integrasi strategik dalam kalangan pemain industri tenaga solar, fotovoltaik PV dan industri pertanian negara. Program tersebut merupakan salah satu hasil penyelidikan di bawah dana akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik AAIBE, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA yang telah dimulakan sejak Disember 2019. Sekian segmen Innotech untuk malam ini. Saya Koni Grace Hujan, selamat hormat dan selamat malam.